Kan? Jadi kalau kamu tengok hari ni kita dah masuk bahagian seterusnya. Share kejap. Dia nampak ke? Nampak. Nampak ya? Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, soalan dia kali ni kita buat 3.3. Kan? Soalan pertama. Soalan pertama terus. Okey. Patricia telah melabur sebanyak 24,500 dalam 3 amanah saham. Kan? Patricia telah melabur 24,500 dalam 3 amanah saham. Kelabur lah. Dia membahagi wang itu kepada 3 akaun amanah saham berbeza iaitu P, Q dan R. Okey. Pada akhir tahun, dia telah mendapat keuntungan sebanyak 1,300. Okey. Sekejap. Faedah tahunan bagi setiap akaun masing-masing ialah 4%, 5.5%, 6%. Jumlah wang dalam akaun P adalah 4 kali ganda jumlah wang dalam akaun Q. Berapakah jumlah wang dilaporkan dalam setiap akaun amanah itu? Kalau kita baca soalan ni kadang-kadang jam juga cerita dia kan. Okey. Jadi kita tahu dia ada 3 akaun amanah. Kita buat dulu. Saya akan buat simple je iaitu P, ada Q, ada R. Okay, akhir tahun dia mendapat keuntungan sebanyak 1,300. Jumlah keuntungan total 1,300. Okay. Kemudian dia kata faedah tahunan bagi setiap akaun masing-masing adalah 4%. Untuk P kan, P 4%. Untuk Q adalah 5.5%. Untuk R adalah 6%. Okey. Jumlah wang dalam akaun P adalah 4 kali ganda jumlah wang dalam akaun Q. Jumlah wang dalam akaun P adalah 4 kali ganda jumlah wang dalam akaun Q. Berapakah jumlah wang yang telah dilabur dalam setiap akaun amanah saham itu? Okey, satu lagi maklumat yang satu lagi maklumat adalah 24,000 ni. 24,000 maksudnya apa? Dilabur dekat P campur dengan Q campur dengan R, total dia adalah 24,500. Jadi kat sini maksudnya yang pertama kat sini yang ini ya, campur sama dengan untuk apa? Keuntungan. Kemudian ini equation yang kedua, ini equation yang ketiga. Jadi kita ada 3 equation. Cuma yang tak cantik kalau kamu tengok equation yang pertama sebab dia melibatkan ada peratus. Jadi kita boleh buat bagi cantik sikit lah. Kan? Buat cantik sikit. Kalau kamu tengok kat sini, kalau buat cantik, saya tulis sini 4% per 100 daripada P. Campur 5.5 per 100 daripada Q. Campur 6 per 100 daripada R sama dengan 1,300. Okey. Jadi kalau kita hilangkan 100 ni maksudnya macam mana nak buat? Kita darab semua orang dengan 100, hilanglah 100 tu. Dia akan jadi 4P campur 5.5Q campur 6R sama dengan 1,300,000. Kita darab 100 semua. Yang ini kita jadikan sebagai yang pertama. Okey. Yang kedua mana? Kita ambil yang panjang sikit lah kan. P campur dengan Q campur dengan R sama dengan 24,500. Ini jadi persamaan nombor 2. Yang simple yang ketiga. Kenapa saya letak yang simple ketiga? Sebab yang ini nanti dia akan bawah dia akan jalan lagi. 4Q. Okey, jadi kat sini kalau kau tengok ada 2 teknik kita belajar. Satu teknik penghapusan, satu teknik penggantian. Yang ini apa yang kita sesuai kita gunakan? Kan? Kita tengok. Apa yang sesuai? Paling sesuai kita gunakan kalau kamu tengok kita ada ni yang simple. Jadi automatik kita akan guna kaedah pergantian kan? Iaitu P ni
dia kena masuk pergantian, dia kena masuk pada dua kawan-kawan yang lain. Dia kena masuk. Itu kita gaya teknik penggantian kat situ. Saya akan gantikan. Jadi 3 akan masuk dalam 1, 3 masuk dalam 1, dia akan jadi situ 4 kali 4Q campur 5.5Q campur 6R sama dengan 130,000. Okey, bagi cantik 16Q campur 5.5Q campur 6R sama dengan 130,000. 16 dengan 5.5 boleh campur jadi 21.5Q campur 6R sama dengan 130,000. Okey, ini saya buat satu-satu tau. Dalam exam kamu boleh skip lah. Macam ni 16 dengan ni tak payah tulis pun tak apa kan. Okey, yang kedua apa? 3 masuk dalam 2. Okey, 3 masuk dalam 2. 3 masuk dalam 2 kat sini. Jadi akan jadi apa? 4Q campur Q campur R sama dengan 24,500. Okey, kita akan dapat 5Q campur R sama dengan 24,500. Jadi kalau kamu tengok sekarang, kita ada dua persamaan baru iaitu nombor 4 dan nombor 5. Yang ni yang minggu lepas kita bincang ni kan, nombor 4 dengan nombor 5. Bila kita guna kaedah pergantian, dua dekor ni sampai kat sini kita dah boleh selesaikan sebab dia hanya melibatkan dua unknown sahaja kan. Okey, pergantian contoh saya kalau nak pakai pergantian juga boleh, saya akan keluarkan R kat sini. So, R kat sini saya akan keluarkan R sama dengan 24,500 tolak 5Q. Tapi kaitan dia nampak saya tarik. Dia hanya cerita dia pasal 4 dengan 5 je. Jangan campur aduk orang lain dulu. Kan? Jadi yang ini nombor 5 dapatkan R, kita akan pergi kepada nombor 4. Kan? Kita akan pergi dekat nombor 4. Apa cerita nombor 4 kat situ? Nombor 4 21.5Q campur 6, dia masuk R. 24,500 tolak 5Q sama dengan 130,000. Yang ini kita guna kalkulator ya. Ni 6 darab 24,500 ni. 147,000. Jadi saya tulis kat sini 21.5Q campur dengan 147,000 tolak dengan 30Q sama dengan 130,000. Ini dapat Q lah. Ini nampak 21.5 tolak 30. Negatif 8.5. Negatif 8.5Q. Yang ini 130 tolak dengan 147,000. Dapatlah negatif 17,000. Okey, negatif dengan negatif mati. Jadi Q sama dengan berapa? 17,000 bahagi 8.5. Kita akan dapat 2,000. Q sama dengan 2,000 sampai ke bawah. Dapat Q 2,000, kita cari mana R kita. Mana R? R warna hitam ni. R. Yang ni R kan. Saya akan pergi R dulu. Jadi R akan dapat sama dengan 24,500 tolak 5 kali Q kita 2,000. Kita akan dapat kat sini 24,500 tolak 10,000 tinggal 14,500. Banyak R ni. Kan? 14,500. Okey, sekarang siapa lagi? P ni nombor 3. Jadi P kita adalah
sama dengan 4 kali Q. Q kita 2000. Jadi dapatlah jawapan kita 8000. Okey. Cuba cek tengok. Betul tak? Dia mesti campur semua. Mesti dapat jawapan. Mana jawapan? Highlight tengok. P, R, Q. Okey. Besar sangat tulisan saya ni. Dah jadi apa? Langgar habis orang semua. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini. Soalan tadi dia nak apa tadi? Berapakah jumlah wang yang telah dilaburkan dalam setiap akaun amanah itu? Dalam setiap akaun maksudnya yes, dah dapat dah. Akaun P dia labur sebanyak 8000. Okey. Akaun Q dia labur sebanyak 2000. Akaun R dia labur sebanyak 14500. Siap. Soalan nombor 1. Sekejap lagi saya tulis kecil sikit Boleh? Boleh faham jalan kerja dia memang panjang sikit lah Panjang. Sebab kita guna teknik, ikut teknik betul. Nombor 2. Kita boleh campur kaedah dua-dua. Kaedah penghapusan dengan penggantian tu dah boleh campur dah. Sebab dia tak bagi spesifik. Tengok nombor 2 Okey. Restoran Billy memesan 200 kuntum bunga sempena Hari Ibu. Mereka memesan bunga teluki, mawar dan apa satu lagi mana? Daisy. Okey, ada teluki, mawar dan daisy. Okey, kita campur ni dulu senang. Jumlah dia pesan 200 kuntum. Jadi persamaan nombor 1 kita. Okey, cerita dia. Bilangan ni dengan kuntum, unit sama Okey, kedua. Mereka memesan bunga teluki berharga RM1.50 mawar RM5.75, daisy RM2.60. Pesanan bagi bunga teluki adalah yang paling banyak, manakala bilangan bunga mawar yang dipesan adalah 20 kuntum kurang pada bunga daisy. Okey. Pesanan bagi bunga teluki adalah yang paling banyak. Jadi kita tak tahu tapi dia kata bilangan bunga mawar. Yang ni tahu. Mawar yang dipesan adalah 20 kuntum kurang pada bunga daisy. 20 kuntum kurang pada bunga daisy. Maksudnya apa? Bilangan bunga daisy tolak 20. 20 kuntum kurang. Maksudnya kalau daisy 40, mawar 20 je. Itu. Dah dapat. Bagi cantik. Kalau tak cantik tak apa. Biar macam ni pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Kemudian dia kata, jumlah harga bagi pesanan kesemua bunga yang dipesan adalah 589. Ni menyebabkan duit. Duit maksudnya kita kena masukkan duit juga belah kiri. Apa duit kita? Untuk teluki RM1.50. Teluki. Campur dengan mawar RM5.75. Mawar. Campur dengan daisy RM2.60. Daisy. Sama dengan, bila duit belah kiri, duit belah kanan. 589.50 semua. Okey. Walaupun dia pakai point tak apalah, biar je. Sebab kita nak selesaikan. Soalan dia minta berapa bilangan setiap jenis bunga. Maksud dia nak berapa T, berapa M, berapa D. Jadi kalau kamu tengok ni, macam tadi. Dia dah ada satu benda yang dah confirm akan digantikan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi saya akan buat apa? Kamu tengok pun tahulah. Nombor 2 ni yang akan pergi ke nombor 1 dan akan pergi ke nombor 3. Dia akan masuk. Jadi saya akan masukkan 2 masuk ke 1 dulu. Dia akan jadi apa sini? T campur M kita adalah D tolak 20. Campur D sama dengan 200. Okey. Jadi kalau kita ringkaskan kat sini, kita akan dapat T campur D campur D, 2D sama dengan 20 pergi sebelah 220.
Ini dapat persamaan kita yang nombor 4. Okey. Satu lagi kita buat apa? Kita masukkan nombor 2 kita juga masuk kepada nombor 3. Ni ada point ni. 3. Masukkan dengan nombor 3. Jadi dekat mana? 1.5. Kosong tak payah letak dah. Sebab nak kira. T campur dengan 5.75 jumpa M. Masuk. D tolak 20. Campur dengan 2.6D sama dengan 589.5. Dia unit dia sama kiri kanan. Duit dan duit. Sama. Okey. Sekarang kita ambil kalkulator, kita kira tengok. Yang ini je kena kira nak expand. Jadi saya dapat kat sini 1.5T campur dengan 5.75D tolak 115. Ini darab ni 115 campur dengan 2.6D sama dengan 589.5. Susun bagi cantik. Sini T dia seorang aja, D ada 2 orang sini. D ada 2 orang, maksudnya 5.75 campur dengan 2.6. Kita akan dapat kat sini 8.35D. Sini 1.5T tak usik. Sama dengan 115 pergi sebelah. Tujuh kosong 4.5. 704.5. Kita akan dapat jawab. Ini persamaan kita nombor apa ni? Kita dah dapat nombor 5. Sekarang macam biasalah. Nombor 5 dengan nombor 4. Kalau kita nak buat kaedah pergantian, boleh 2 orang ni pula cerita dia. Ini melibatkan 2 orang. Ini kat sini kau tengok yang paling senang apa? T. Jadi saya boleh keluarkan T kat sini. Jadi T sama dengan 220 tolak 2D. Dia akan masuk ke nombor 5. Nak panas tu. Saya akan masukkan sini 1.5 siapa T? 220 tolak 2D campur 8.35D sama dengan 704.5. Dan expand. Okey. 330 tolak dengan 3D campur 8.35D sama dengan 704.5. Okey. 8.5 ditolak dengan 3 tinggal 5.35D. 704 tolak dengan 330. 374.5. Jadi berapa D kita? Bahagi dengan 5.35. Dapatlah jawapan kita kat sini. D sama dengan 70 kuntum. Dapat D je, terus kita naik ke atas. Naik ke atas cari siapa? Mula-mula dia cari siapa dulu? Tengok anak panah dia atas balik. Dia jumpa T dulu. Jadi T akan dapat 220 tolak 2 kali 70. Jadi kita akan dapat situ 220 tolak dengan 140. Dapat 80 pula T. Okey. Kemudian ni dia pergi dekat M pula. Dia pergi betul ke? M. Dia pergi dekat M pula. Siapa M? M sama dengan
D tolak 20. Berapa D kita? 70 tolak 20. Dapat jawapan kita 50. Siap. Dan ayat tadi, yang satu ayat tu yang kita tak buat apa-apa dengan dia, dia kata apa? Pesanan bagi bunga tuleki adalah yang paling banyak. Betul ke? Betul. Terus siap. Boleh di sistem ni sama je. Kalau kita guna kaedah pergantian ni formula dia simple je. 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. Kamu pilih seorang yang mana yang mudah untuk digantikan. Contoh 1. Kalau kita nak pakai 1 ganti, 1 akan masuk 2, 1 akan masuk 3. Bila dia masuk ke 2, dia akan keluar nombor 4. Dia masuk ke 3, dia akan keluar nombor 5. Kemudian antara 4 dengan 5, pilih 1, akan masuk ke 1 lagi. Jadi akan dapat answer 1. Dia akan dapat satu jawapan. Satu jawapan ni patah balik lah untuk dapatkan semua jawapan. Okey? Itu banyak. Memang kalau nampak persamaan yang simple, dia sebenarnya senang kita buat kaedah penggantian. Kan? Okey? Tengok nombor 3. Ramasami. Okay. Boleh ikut ke? Macam mana? Boleh cikgu. Boleh. Tengok Ramasami kejap. Ramasami ingin membeli beberapa batang pen, pensel dan buku nota untuk penggal sekolah akan datang. Jadi dia ada pen, pensel, buku nota, jadi ada PP kat sini. Bila PP biasanya saya akan ubahlah. Contoh saya akan buat kat sini, dia punya pen saya jadikan sebagai X. Pensel jadikan sebagai Y. Manakala buku nota kita jadikan dia sebagai Z. Macam tu. Maksudnya kita tak nak ada confuse ni. Kalau nak tukar huruf kena nyatakan apa huruf dia. Okey. Kemudian kat sini dia mempunyai RM102 untuk dibelanjakan. Harga sebatang pen ialah 5. Jadi pen 5. Jadi maksudnya 5X. Campur dengan kemudian apa? Pensel 3. Okey, 3Y. Sama dengan sama dengan pula. Campur dengan buku nota 9. 9Z. Okey, baru sama dengan 102. Kan? Okey. Putus Sabrina? Habis bateri ke? Tak cikgu. Boleh Okey. Saya teruskan. 5X, pen, pensel, buku nota. Okey. Ramasami ingin menggunakan jumlah wang yang sama bagi pembelian pen dan pensel. Jumlah pen dan pensel dibeli juga perlu dalam bilangan yang sama dengan buku nota yang dibeli. Kejap. Ni ayat dia ni. Baca sekali lagi. Ramasami ingin menggunakan jumlah wang yang sama bagi pembelian pen dan pensel. Jumlah pen dan pensel yang dibeli juga perlu dalam bilangan yang sama dengan buku nota yang dibeli. Berapakah bilangan setiap item yang dibeli? Tulis satu sistem persoalan untuk menyelesaikan masalah itu. Saya tak faham ayat dia lah. Kamu boleh tolong saya tak? Kejap. Jumlah wang yang sama untuk pembelian pen dan pensel. Okey, saya faham. Maksudnya kat sini 5X sama dengan 3Y. Okey, kita tengok. Kemudian dia kata jumlah yang sama, jumlah pen dan pensel yang dibeli juga perlu dalam bilangan yang sama dengan buku nota yang dibeli. Okey. Jumlah pen dan pensel tak terlibat dengan duit. Jadi dia ada X campur Y saja adalah sama dengan buku nota. Pening juga soalan dia kan. Cerita dia berbelit-belit. Dia punya ayat dia. Berapakah bilangan setiap item? Okey.
Ini saya jelaskan. Yang atas ni senang faham sebab apa? Ini pasal duit. Dia ada RM102 je. Jadi maksudnya berapa banyak pen kali dengan RM5, berapa banyak pensel kali dengan RM3, berapa kali 9. Jumlah dia mesti 102. Okay, yang ini dia kata apa? Jumlah ingin menggunakan jumlah wang yang sama bagi pembelian pen dan pensel. Maksudnya pen dan pensel melibatkan wang mesti dalam jumlah yang sama. Itu satu saya samakan macam ni. Okey. Tapi bila dia kata bawah ni pula jumlah pen dan pensel dia beli, maksudnya ini bilangan, tak ada kaitan dengan duit. Saya tak letak 5 dengan 3 dengan 9, tak ada kaitan kat sini. Kan? Bilangan hanyalah X, Y dan Z. Dia kata apa? Jumlah pen dan pensel. Yes. Adalah sama dengan buku nota. Macam tu. Jadi kita akan dapat. Yang ni sebenarnya first ni yang susah sikit nak buat ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi kat sini sama juga kalau kamu tengok. Senang kita buat kaedah. Saya pilih kat sini. Kaedah apa yang senang? Kaedah apa? Saya pakai pergantian lah. Pergantian jugalah. Pergantian penghapusan pun best. Kat ni ada 5Y, 5X, 5X ni. Tapi kalau kita hapuskan. Okey. Kamu nak try apa? Pergantian ke penghapusan? Mana lagi senang? Cuba. Saya rasa saya pakai inilah Saya pakai penggantian je. Saya masukkan siapa? Yang ini ada X dengan Y. Ini ada X dan Y tapi ada Z. Jadi saya akan masukkan 3 ke dalam 1. Kenapa? Bila saya masukkan 3 ke dalam 1, maka dua-dua orang ni akan tinggal X dan Y sahaja. Senang lah cerita dia. Jom kita tengok. Saya masukkan 3 ke dalam 1. Bila 3 masuk 1, saya gantikan Z. Okay. Jadi 5X tambah 3Y tambah 9. Z kita adalah X campur Y sama dengan 102. 5X tambah 3Y campur 9X campur 9Y sama dengan 102. Ini kita akan dapat 14X campur dengan 12Y sama dengan 102. Jumpalah persamaan kita yang nombor 4. Tapi masalahnya dia tak perlu pun nombor 5. Kenapa tak perlu? Sebab kita dah ada ni. Nampak? Nombor 2. Nombor 2 dengan 4 ni dah sama banyak. Ada seorang 2. Jadi saya akan ambil kat sini. Contoh saya akan ambil X. Kalau saya ambil X, saya akan keluarkan contoh X sama dengan 3Y per 5. Nampak? Sini. Okey. Ini bawa ke sini. Jadi kat sini saya masukkan 14. X kita 3Y per 5. Campur 12Y sama dengan 102. Okey. Kalau kamu jumpa persamaan macam ni, kalau kamu tengok ada 5 kat bawah ni, 5 ni kita jangan berjadikan point, kita ni je. Ni kan? Kan senang kalau cara macam tu dalam algebra. Okey. Saya akan jadikan 14 darab 3 42Y campur 60Y sama dengan 510. Nampak? Ni masuk sini, ni dia pergi 2 orang. Yang tinggal apa? 102Y sama dengan 510. Ya, jawapan kita Y sama dengan 5. Nampak? Kita dapat Y dah. Dapat Y senang lah. Dapat Y, pergi dekat Z. Pergi dekat X. Mana boleh? Dua-dua boleh kan? Pergi dekat X. Contoh, pergi dekat X. X akan jadi X sama dengan 3 kali 5 per 5 dapat X sama dengan 3. Okey. Lepas tu baru dia pergi dekat mana? Z. Jadi Z adalah sama dengan X campur Y. X kita 3 campur Y 5. Dapat 8.
Soalan dia apa? Berapakah bilangan setiap item yang dibeli? Kan? Okay. Jadi bilangan item X, Y, Z. Jadi saya akan tulis mula. Jangan biar X, Y, Z. Jadi pen sama dengan 3 batang. Pensel sama dengan 5 batang. Dan buku nota sama dengan 8 buah. Okey. Tapi kalau biasanya kalau kamu dah highlight benda ni dah dikira betul lah. Sebab kita dah tulis kat atas. Siapa X, siapa Y, siapa Z. Dah boleh dah. Cuma nak bagi cantik. Nak bagi cantik kita tulis semula. Soalan tu nak apa? Last dia kita highlightkan soalan tu nak apa. Senang pemeriksa nak check. Kalau kamu mudahkan kerja pemeriksa, senanglah dia bagi markah. Kan? Okey? Boleh? Kita pergi. 3.1. Dah lain dah. Dia masuk bahagian seterusnya. Intensif pula. Tadi kita dah buat latihan. Sekarang kita tengok intensif pula. Bentukkan sistem persamaan linear berdasarkan situasi yang berikut. Dan jawab soalan yang diberi. Bentukkan sistem persamaan linear. Okay, A. Hasil tambah sudut dalam sebuah segitiga ialah 180. Okay. Jadi contoh saya ambil, saya jadikan segitiga. Apa-apa segitiga. Berkurang. Saya letak P, Q, R. Jadi maksudnya kita buat yang pertama. P campur Q sama dengan laju sangat buat sama dengan. Campur R sama dengan 180. Disebab darjah. Okey. Sudut paling besar ialah 20 lebih daripada hasil tambah 2 sudut yang lain. Okey, contoh. Okey, kita ambil contoh saya anggap sebagai P paling besar. Kalau P paling besar, sudut paling besar adalah, cara tulis dia adalah ialah 20 lebih. 20 lebih maksudnya 20 tambah. Tambah dengan apa? Hasil tambah 2 sudut yang lain. Kataan dia. Okey. Kemudian berapakah ukuran setiap sudut dalam segitiga? Sekejap. Lebih. Okey, 10 darjah lebih daripada 3 kali ganda sudut paling kecil. Okey. 10 darjah lebih daripada 3 kali ganda. Siapa kita nak ambil paling kecil? Saya ambil R paling kecil. Dapatlah persamaan dia. Soalan dia, berapakah ukuran setiap sudut dalam segitiga tersebut? Persamaan ni. Jadi kalau kamu tengok macam ni cerita dia, senanglah buat. Sebab apa? Kita boleh gunakan macam-macam. Macam-macam kaedah boleh pakai. Penghapusan boleh. Sebab ada P, senang. Penghapusan boleh. Cuma kalau nak pakai penghapusan, kita kena susun bagi cantik. Tapi kalau dah dapat P cantik macam ni, elok pakailah penggantian lah. Senang cerita dia lah. Stay je satu. Penggantian. Contoh kalau pakai penggantian, kita masukkan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya ambil mana? Ambil yang bawah ni lah paling simple. Dia akan masuk kepada 2 orang. Dia 3 akan masuk kepada 2 orang. Macam tu. Jadi kita akan masukkan yang pertama. Dia akan jadi 10 campur 3R. P sama dengan 20 campur Q campur R. Okay, jadi sini saya akan dapat. Dia dalam algebra ni. Kita kena susun apa macam mana? Susun huruf sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Jadi 3R tolak R tinggal 2R. Okay, kemudian tolak Q sama dengan 20 tolak 10, 10. Ini persamaan kita nombor 4. Okay, jadi ini saya lupa tulis sini. Nanti kamu sangkut. 3 masuk dalam 2 ni. Okay. Sekarang 3 masuk dalam 1. Yang tepi ni tulis-tulis ni tak wajib. Cuma bila belajar ni kena tulis lah. Sebab nanti bila buat revision, kamu boleh faham sikit. Okay. 3 masuk dalam 1 dia akan jadi
10 campur 3R campur Q campur R sama dengan 180. Jadi kat sini huruf dah cantik. 4R campur Q sama dengan 180 tolak 10, 170. Okey. Jadi kat sini adalah yang nombor 5. Kan? Tapi nombor 5 dengan nombor 4. Kalau kamu tengok nombor 5 dan nombor 4, dia ada Q, ada Q. Bila ada Q, ada Q, senang kita guna kaedah apa? Penghapusan. Saya akan susun sini kalau penghapusan. Saya akan susun kat sini adalah 4R campur Q sama dengan 170. Seorang lagi. 2R tolak Q sama dengan 10. Penghapusan. Tengok penghapusan. Kita boleh hapuskan siapa sini? Q. Bila kita nak hapuskan Q, kita test tengok. Kan? Positif, negatif. Cara nak hapus dia kena buat apa? Tambah. Sebab apa? Positif tambah tolak Q akan habis. Kan? Dia mati. Yang tinggal apa? 6R sama dengan 180. Jadi R akan dapat kat sini 30 darjah. Dapat seorang, dapatlah semua cerita dia. Kan? Okey. Contoh, dah dapat seorang, sekarang kita dapat apa pula? Contoh nak pergi Q. Ada 2 ni. 4 ke 5, mana-mana boleh pakai. Tak ada masalah. Pakai yang mana-mana. Contoh kalau saya pakai nombor 4. Saya gantikan nombor 4. Jadi 2R. 2 kali 30. Tolak Q sama dengan 10. Jadi saya akan dapat sini 60. Tolak 10 sama dengan Q. Jadi Q akan dapat 50 darjah. Okey. Dapat Q. P kat mana? Atas ni. Ni P. Yang mula-mula kita ambil tadi. Jadi P kita adalah sama dengan 10 campur 3 kali 30. Dapatlah jawapan kita 100. Siap. Sebab itulah P paling besar. Yang kedua dia adalah Q dan R yang paling kecil. R yang paling kecil. Okey. Itu semua soalan nombor 1 kan. Okey, sekejap. Saya ambil kertas tadi dia. Boleh dapat kan nombor 1? Ini nombor 1. Sekarang 1A kan. B pula. B dekat B kan. Nombor 1B. Hasil tambah 3 nombor ialah 19. Jika nombor pertama didarab dengan 2. Ni maksudnya hasil tambah 3 nombor tak ada apa. Unknown lah. Jadi X campur Y campur Z sama dengan 19. Suka hati kamu boleh buat. Tinggi tak ada masalah. Persamaan kita yang pertama. Kan? Kemudian dia kata apa? Jika nombor pertama didarab dengan 2, hasil tambah 3 nombor itu menjadi 22. Oh, okey. Dia kata yang pertama didarab dengan 2. Jadi 2X. Kemudian dia kata hasil tambah 3 nombor itu menjadi 22. Tambah Y tambah Z menjadi 22. Okey. Kemudian dia kata apa? Jika nombor kedua didarab 2, hasil tambahnya menjadi 25. Oh, yang kedua maksudnya X tambah Y darab 2. Sama dengan 25. Cari nilai bagi nombor-nombor itu. Kan? Okey, jadi kat sini paling sesuai kalau kita gunakan adalah penghapusan. Kan? Sebab dia tak ada yang 2 orang ke apa kan. Jadi saya akan pakai penghapusan. Tak kisahlah mana-mana contoh kan. Cuma kamu kena fikir nak hapus apa. Kan? Contoh saya akan tengok paling senang saya nak hapuskan Z. Sebab ni Z. Paling senang dia yang mati. Kalau dia dah sama 3-3 ni senang settle. Mula-mula kita buat apa kalau penghapusan? Kita kena buat macam ni, ingat tak minggu lepas? Ni. Dapat nombor 3, nombor 3. Dapat nombor 4, dapat nombor 5. Gitu.
Ini kaedah penghapusan. 1 dengan 2 hapus, dapat yang nombor 4 persamaan. 2 dengan 3 hapus, dapat nombor 5. Boleh juga buat 1, 2 dengan 1, 3. Boleh. Asalkan combination dia tak sama. Tak kisah kan? Okey, contoh saya buat 1, 2, 2, 3. X campur Y campur Z sama dengan 19. 2X campur Y campur Z sama dengan kat sini 22. Okey. Oh, ini best. Dapat terus ni. Selepas dia hapuskan. Okey. Saya tolak. Bila saya tolak, Z mati, Y pun mati. Yang tinggal X saja. Kan? Negatif sebenarnya negatif. Tapi saya sebenarnya, dia kalau macam ni, kalau menembak. Contoh kamu susun bawah besar, atas kecil. Kamu boleh tolak bawah tolak atas. Tak ada masalah. Sama tak? Kalau atas tolak bawah, dia akan jadi negatif tu je. Sebelah kanan pun negatif. Jadi kalau kita tolak bawah ke atas, dua-dua positif. Okey. 22 tolak dengan 19, kita akan dapat 3. Dapat X dah. Okey. Kat sini. Tapi kita teruskan dengan, ini dapat X maksudnya nombor 4 tu X terus je. Kan? Okey. Dah dapat X, saya terus buat ni. 2 dengan 3 pula. Tak ada masalah kan? 2X tambah Y campur dengan Z sama dengan 22. Cuma kat sini kita dah ada nombor ni sebenarnya. Kita dah ada nombor. Kan? Ni X kita dah ada nombor. Tapi saya biar dulu tak apa. Macam tu. Kan? Nak ganti pun tak apa. Tak nak ganti pun tak apa. Tak ada masalah. Dia nombor simple-simple je. Kan? Contoh tolak. Saya hapuskan Z juga. Bila saya hapuskan Z kat sini, saya akan dapat ni. Kan? Iaitu Y. Sini. Tolak X. Nampak? 1 tolak 2 negatif 1 kan. Sama dengan 25 tolak 3. Okay, berapa X kita? 3. Jadi Y tolak 3 sama dengan 3. Jadi Y dapat 6. Dia okey je. Macam mana pun sama cerita dia. Kan? Sekarang yang belum dapat adalah Z. Pilih mana-mana untuk dapatkan Z. Paling senang yang atas sekali lah. Kan? Jadi X kita 3 campur Y 6 campur Z sama dengan 19. Jadi Z kita adalah 19 tolak 9 dapat 10. Habis. Ni pendek sikit. Kan? Senang sikit lah soalan dia. Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya. Okey. Wow, ni banyak sikit Selesaikan setiap persamaan berikut dengan kaedah penghapusan dan penggantian. Ni kita dah buat ke? Yang lain kot. Tapi minggu lepas kita buat yang ni ke? Ke lain ni? Minggu lepas kita buat penghapusan je rasanya. Penghapusan je. Sekejap saya tengok. Minggu lepas. Saya rasa soalan ni macam sama. Mungkin lain dia punya ni sikit. Oh, lain-lain. Bukan. Minggu lepas kita buat macam ni kat bentuk dia. Tapi
Ha. Okey, okey. Macam ni Jadi hari ni saya akan gunakan dia macam ni soalan dia. Selesaikan setiap pesan berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan dan penggantian. Setiap satu kena buat penghapusan dan penggantian. Banyaknya kena buat. Kan? Jadi tak apa. Hari ni saya akan buat semua dengan menggunakan kaedah apa? Kita pilih ambil mana yang sesuai. Mana yang sesuai. Untuk soalan tu saya akan gunakan. Tapi kalau kamu punya homework nanti saya tak tahu macam mana. Dia sebab dua-dua saya silap ni. Kan? Banyak benda ni. Setiap satu, dua yang kerja. Jenuh buat. Kan? Jadi kamu tanya cikgu kamu ni, ada betul ke kena buat dua-dua ke satu je? Pilih satu. Contoh, soalan A kat situ, dia bagi X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Kemudian X tambah Z sama dengan 2. Kemudian 2X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Yang ini kalau mau tengok macam tadi. Ini lebih sesuai kalau kita gunakan kaedah penghapusan. Dan penggantian. Saya faham. Maksudnya bukan dua-dua kena buat. Dalam satu soalan tu kita boleh guna dua-dua kaedah. Contoh yang ni Mula-mula saya akan gunakan kaedah penghapusan dulu. Sebab apa saya nampak ni? Ni nampak hapus ni. Bila kita dua ekor ni, kita buat dengan menggunakan kaedah penghapusan, iaitu saya susun X tambah Y campur Z sama dengan 3 dan X campur Z sama dengan 2. Bila saya hapuskan, saya tolak. Bila tolak maksudnya X tolak X, habis. Z tolak Z pun habis. Yang tinggal apa? Y dan 1. Ini kali pertama kita menggunakan kaedah apa? Kaedah penghapusan di sini. Kemudian, untuk seterusnya, untuk mencari yang lain, kita boleh menggunakan kaedah penggantian. Nampak? Boleh kita nak guna penggantian juga. Maksudnya kita gantikan je lah Y. Hilanglah Y dia. Y hilang. Kalau kita gantikan, kita hilang Y. Contoh kat sini, saya ambil siapa? Saya gantikan. Yang atas sekali akan jadi apa? Atas akan jadi, sekarang ni saya ganti Y, maksudnya X campur Z sama dengan 2. Dia akan dapat yang ni. Nampak? Jadi yang ini, kita gantikan adalah X campur Z sama dengan 2 dengan 2X campur Z sama dengan, nampak? Kita gantikan Y dengan 1. 1 pergi sebelah, tinggal 4. Saya dah gantikan Y. Sekarang kalau kamu tengok kat sini, paling senang apa? Kita hapuskan Z. Hapuskan. Jadi yang tinggal siapa? 2X tolak X tinggal X. 4 tolak 2 tinggal 2. Kita tolak bawah ke atas boleh. Dia dah dapat. X dah dapat. Y kita gantikan untuk dapatkan Z. Paling senang kita pakai ni je. Jadi X campur Z sama dengan 2. Maksudnya 2 campur Z sama dengan 2. Jadi Z sama dengan 0. Selesai. Jadi dalam satu soalan ni, kita guna, ada kita buat kaedah apa? Kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Tapi kalau dia suruh buat setiap soalan dengan menggunakan kaedah penghapusan dan penggantian, kalau setiap satu penghapusan, satu penggantian panjang. Ini macam ni lah kot. Pendek sikit, takkan apa panjang tu. Jenuh tu. Kan? Cikgu. Ya. Yang 4 tu, yang 2X tambah Z sama dengan 4 tu dapat sebab Y tu 5 tolak 1 Betul. Betul. Okay. Sebab kita dah ada Y kan. Kita dah ada Y. Kita gantikan Y ni 1. Kan? Bila kita ganti Y ke sebelah. Okay, faham. Boleh kita try nombor 2 ya. Nombor 2 pula. B. Boleh B B. Apa dia bagi? 2X tambah Y tolak Z sama dengan 7.
Okey, X tolak Y tambah Z sama dengan 2. X tambah Y tolak 3Z sama dengan 2 juga. Okey, sekarang pilih kaedah nak pakai. Kan? Tentu. Kita boleh pakai kaedah apa? Oh, ni ada Y. Y. Jadi kita boleh gunakan kaedah penghapusan. Dia penghapusan nak macam dia senang. Kalau sama ni senang guna penghapusan je lah. Kan? Jadi saya akan ambil 2 ekor ni. Saya hapuskan Y dia. Jadi saya akan ambil 2X tambah Y tolak Z sama dengan 7. Kemudian X tolak Y tambah Z sama dengan 2. Okey, macam mana kita nak hilangkan Y? Satu positif, satu negatif, maksudnya kena tambah. Kan? Bila dia tambah, kamu akan nampak. Ini akan dapat 2X campur ni akan jadi 3X. Z pun mati. Sama dengan 9. Jadi X sama dengan 3. Dah dapat X. Okey. Nak teruskan menggunakan kaedah penghapusan boleh. Kan? Sebab apa? 2 ekor ni senang juga ni pakai penghapusan ni. Tentu. Tapi X kita dah ada. X kita dah ada. Jadi saya masukkan kat sini. Kalau kamu tengok cerita dia. Dia dah jadi apa? 3 tolak Y campur Z sama dengan 2. Kemudian 3 campur Y tolak 3Z sama dengan 2. Okey, kita pindahkan kat sebelah. Bila kita pindah, 3 ni, 2 dapat negatif 1. Betul. Okey, saya hapuskan. Bila saya hapuskan kat sini, kamu akan nampak tolak dengan tambah. Kita hapuskan dengan menggunakan tambah. Ni matilah Y kita. Okey. Yang tinggal apa? Z tambah negatif 3. 1 tambah negatif 3 dapat negatif 2Z. Yang ini negatif 1 campur negatif 1. Jadi negatif 2. Jadi Z akan dapat sama dengan negatif 2 bahagi negatif 2, 1. Siap Z. Tinggal seorang lagi yang belum kita kira adalah Y. Jadi saya ambil yang mana? Y saya ambil yang senang. Nombor 2. Kan? Okay. Tentu kalau pakai nombor 2 lah. Okay. Sebenarnya mana-mana pun senang ni kan. Tapi nombor 2 lah. X kita 3 tolak Y campur Z. Z kita 1 sama dengan 2. Jadi kita akan dapat kat sini negatif Y sama dengan 2. 4. Pergi sebelah jadi negatif 4. Jadi negatif Y sama dengan negatif 2. Potong Y sama dengan 2. Boleh buat? Okey. Kamu dah sampai sini ke? Belajar dah sampai sini dah? Belum. Belum lagi? Awal lagi lah baru apa bab ini bab 3 kan? Betul lah bab 3. Kan? Mungkin bab 2. Kuadratik panjang tak tu? Kuadratik. Cikgu. Ya. Kenapa yang tu kena tolak kena pindahkan dia? Yang mana? Ni. 2 tolak 3. Oh ni. Sebab saya nak susun supaya nombor duduk belah kanan. Huruf belah kiri. Nak susun bagi cantik je. Nampak? Kan? Sebab sini asalnya sini 3 ni. Sebab apa 3? Ni X ni. Nampak? Ni datang dari sini. Yang ini persamaan nombor 1, 2, 3. Ini persamaan nombor 2. Ini persamaan nombor 3. Dia dua-dua X. Saya gantilah X pada ada. Masuk sini. Sebab nak susun bagi cantik, 3 ni saya bawa ke sebelah. Kan? Jadi kita nak jumpa apa? Supaya unknown semua duduk belah kiri, nombor duduk sebelah kanan. Dapat. Boleh? Boleh. Kan? Sebab sistem persamaan asas dia tu je. Unknown belah kiri, nombor belah kanan. Mesti dapat je. Jom kita try. Sekali lagi, C pula.
Cuba buat sama-sama sekali. C. Saya punya kamera ni. Sikit kot. Okey. C. X tambah Y tambah Z sama dengan 3. 2X tambah Y tolak Z. Dan sama dengan 6. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 2. Okey, kalau kamu tengok kat sini, tak ada seko pun yang sama kalau nak pakai penghapusan. Penghapusan kat sini tak boleh, kan? Tapi kalau nak buat juga, tak ada masalah. Boleh je kalau kita nak buat juga, kan? Contoh, nak buat juga. Nak buat juga, saya akan pilih ini nombor 1. Ini nombor 2. Ini nombor 3. Kalau nak pakai penghapusan juga, contoh kan. Saya akan pakai, saya nak hapuskan X. Kan? Sebab X ada 2 orang ni, dia seorang je 2. Kan? Jadi saya akan buat 1 dengan 2 dulu. Untuk hapuskan X. Kan? Jadi 1 dengan 2. Iaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Dan 2X tambah Y tolak Z sama dengan 6. Contoh kalau nak hapuskan X juga, kita hanya perlu samakan Z. X ni. Jadi darab 2. Ini darab 2. Ini pun darab 2. Ini pun darab 2. Supaya unknown X kita sama. Jadi kita dah boleh tolak untuk hapuskan dia. Faham? Bila saya hapuskan X, yang tinggal apa? 2Y tolak Y akan tinggal Y. 2Z tolak negatif. Tolak negatif akan jadi tambah. Jadi 2Z tambah Z akan jadi 3Z. Sama dengan 6 tolak 6. Kosong. Jadi kita akan tinggal semaan ni. Okey. Yang ni, bawah ni pula. Bukan bawah ni. Saya akan ambil 1 dengan 3 sebab X sama kan. Jadi 1 dengan 3. X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Nombor 3. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 2. Saya hapuskan. Masih kena hapuskan punya sama. Itu X juga. Saya akan hapuskan. Ini tolak. Bila kita tolak kat sini, mati X ni. Jadi kalau kemudian kat sini, lagi senang kita tolak bawah, tolak atas. Bawah, tolak atas. Jadi kat sini, 2Y tolak Y akan dapat Y. 3Z tolak Z akan dapat 2Z. 2 tolak 3 negatif 1. Okay, sekarang kita ada persamaan nombor 4 dan persamaan nombor 5. Okay. Kalau kamu perhatikan betul-betul dua-dua ni, kamu pun dah dapat cam lah dua-dua ni. Kita tengok pun tahu. Kita boleh hapuskan Y. Nampak? Kita boleh hapuskan Y. Bila kita hapus Y, kita tolak. Semua kita cantik dulu. Ambil ni, letak bawah ni. Jadi saya hapuskan guna apa? Tolak. Tolak Y dengan tolak Y habis. Yang tinggal apa? Saya ambil kat sini. 2 tolak 3. Bolehlah 2 tolak 3 pun tak apa. Negatif Z. Sama dengan negatif 1 tolak kosong. Negatif 1. Jadi automatik kita dah dapat Z sama dengan 1. Okey. Bila Z dapat, naik atas. Kita akan dapat Y. Z naik atas. Dapat Y. Maksudnya dia akan kaitan dua orang ni je. 5 dengan 4. Okey. Naik atas. Y campur 3 kali 1 sama dengan kosong. Jadi Y sama dengan negatif 3. Siap Y. Nak dapat X, kita kena tengok yang paling atas sekali. Dapat dah X dia.
Sebab apa? Persamaan dia paling atas sekali apa? X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Jadi, X belum tahu, Y negatif 3. Ni. Z 1 sama dengan 3. Di jawapan kita akan dapat X sama dengan 5. Habis. Cuba tengok. Oh, seorang lagi sini. Boleh Okey. Kamu try buat D kejap. Saya sini. Orang dah azan. Sekejap. Okey, boleh ni macam senang sikit je. Saya nampak mula-mula ni, dua orang ni kita boleh hapuskan terus. Kan? Betul. Dapat Z terus. Jadi saya ambil nombor 1, nombor 2, nombor 3 kat situ. Kan? Jadi kita nak hapuskan. Saya susun dulu. 2X tolak Y campur Z sama dengan 6. 3X campur Y tolak Z sama dengan 2. Bagi senang, saya akan target dekat Y kat sini. Jadi saya hapuskan Y kat sini. Tolak tambah. Tak sama, kita akan tambah. Tambah sini akan jadi mati. Sini akan jadi 5X. Ini pun mati. Nampak? Dia mati juga. Sini akan dapat 8. Jadi terus dapat X sama dengan 8/5. Oh, ada pecahan. Biasanya kalau dia ada pecahan, dia beranak ni. Maksudnya ada seorang lagi ke, ada dua-dua, semua pecahan. Saya silap. Okey. Dah dapat X sama dengan 8/5. Sekarang ni kita tengok cerita. Macam mana kita nak buat satu lagi. Kita boleh gantikan yang ini dengan mana-mana. Contoh mana-mana. Saya pilih mana-mana. Okay. So, saya ambil 1 dengan 2. Sekarang kita kena ambil orang lain pula lah. Contoh saya ambil asas mana senang X ada. Ambil yang 2, 3 lah. Boleh lah 2, 3 kan. Fikir lama-lama pun. Tak ada kat cerita dia. Jadi nombor 2. 3 8/5 campur Y tolak Z sama dengan 2. Kemudian sini saya kecilkan jadi Y tolak Z sama dengan pindah sebelah. 24/5 ni. 24/5 pindah sebelah. 2 tolak 24/5. Negatif 14/5. Itu nombor 2. Okey, nombor 3 pula masuk. Nombor 3 masukkan X. 8/5 campur 2Y tolak 4Z sama dengan 8. Ini pindah. 8 tolak 8/5. Dua Y tolak 4Z sama dengan 32/5. Okey. Jadi kita dah ada dua persamaan baru. Nombor 4 dan nombor 5 sini. Okey. Jadi apa nak buat? Kamu nak guna penghapusan pun boleh, pergantian pun boleh. Kalau gunakan penghapusan, kita akan samakan seorang lah. Contoh paling senang, Y lah. Sebab apa? 2 je. Jadi atas ni kena darab 2. Turun ke bawah sini. Jadi akan jadi apa? 2Y tolak 2Z kan? Sama dengan darab 2 jadi negatif
28/5. Darab 2 atas saja, jangan dua-dua orang. Kamu darab 2 atas saja yang terlibat. Darab hanya melibatkan orang atas, bawah. Okey. Sampai kat sini kita dah boleh dua-dua orang ni. 2y dengan 2y boleh dihapuskan dengan menolak. Jadi 2y tolak 2y habis, yang tinggal -4 tolak 2. Dia akan jadi -2. 32/5 tolak 28/5. Okey, 12. Dapat 12. Cantik. Jadi kita akan dapat Z akan dapat 12 bahagi -2 dapat -6. Siap jawapan kita. X ini. Oh, Y belum. Y. Ya, dah laju siap kan. Okey, Z dah dapat, X dah dapat, Y. Pilih mana-mana kat atas ni. Kan? Contoh saya pilih yang atas sekali lah. Kan? Kalau atas sekali kita akan ambil 2 kali 8/5 tolak Y campur dengan Z -6 sama dengan 6. Jadi, pindah je. 6 campur 6, 12. 12 tolak dengan 16/5. -44/5. Jadi, Y sama dengan -44/5. Kan? Okey. Kurang meyakinkan. Kita test jawapan pakai kalkulator. Kita test tengok. Mode equation. 1. Unknown kita 3. A1 kita 2. -1. 1. 6. Kemudian bawah. 3. 1. -1. 2. Kemudian 1. 2. -4. 8. 1.6. 1.6. 8/5 betul? 1.6 betul. -8.8. Ni betul lah. -8.8 betul. Y. Z -6. Betul. Cantik. Okey. Dia boleh cek jawapan. Yang tu yang syok tu. Kan? Susah nak salah sikit lah. Kalau salah, kita betulkan. Salah, buat sampai dapat lah. Kan? Ini D. Okey. Kita masuk E. E dia biasalah ujung-ujung kan. Dia ujung-ujung ni dia kadang-kadang dia nampak macam dah dahsyat sikit. Tapi saya nampak bila saya tengok soalan tu dah biasa, kamu akan nampak juga apa yang saya nampak kan. Iaitu E X tambah Y campur 2Z sama dengan 4. Nampak? X campur Y. Nampak sama? Kalau kita tengok sama macam ni, hapus dah. Dah hapus. Senang soalan ni, boleh congak dah hapus. Yang tinggal apa? 2X tambah Y campur Z sama dengan 2. Jadi saya akan buat 1, 2, 3. Kita tengok kat sini. Paling senang saya buat apa? 2 tolak 1. Hapus terus. 2 tolak 1. Mati. 2. X campur Y campur 3Z sama dengan 5. Tolak dengan X campur Y campur 2Z sama dengan 4. X mati, Y mati. Yang tinggal 3 tolak 2. Tinggal Z.
5 tolak 4, 1. Z dapat terus 1. Okey. Dah dapat Z. Sekarang dah settle. Jadi 1, 2 tak boleh pakai dah. 1 dengan 2. Kita pakai orang lain pula. Kan? Jadi orang lain kita pakai apa? Contoh, saya hapuskan Y kat sini. Saya hapuskan Y. Tapi Z ni saya tak nak ganti dulu lah. Kan? Kalau nak ganti tak apa, tapi saya tak nak ganti dulu. Biarlah. Nanti dia dapat hasil dia baru saya ganti. Okay? Boleh. Ini cara satu. Kan? Itu saya akan ambil kat sini. 2. Saya tolakkan dengan 3. Jadi 2 adalah X campur Y campur 3Z sama dengan 5. 2X campur Y campur Z sama dengan 2. Saya tolak. Jadi dia matikan Y. Bila dia tolak, kita akan dapat apa di sini? Negatif X. Campur Z. Sama dengan 3. Sekarang dah single macam ni, baru saya ganti Z. Saya ganti sekali je. Maksudnya saya akan dapat negatif X campur 1 sama dengan 3. Ini namanya ganti kemudian. Boleh juga. Jadi kita akan dapat kat sini X, saya dapat jawapan tu kan. 2, negatif 2. Ini ganti kemudian pun boleh, tak ada masalah. X dah dapat, Z dah dapat. Cari Y, pilih je mana kamu suka Y kan. Untuk saya suka mana? Nombor 1. Nombor 1, X kita negatif 2. Campur dengan Y. Campur dengan Z kita 1. Jadi 2 sama dengan 4. 2 tolak 2, kosong habis. Jadi jawapan kita iaitu Y sama dengan 4. Siap lah. Untuk apa ni? E. Okey. Kita habiskan satu lagi. Iaitu F. F. F kan? Keluarkan soalan dulu. Soalan dia bagi nampak cantik sikit. F X campur 2Y campur Z sama dengan 4. Okey. X tolak Y campur Z sama dengan 1. 2X campur Y campur 2Z sama dengan 2. Kamu tengok pun, kamu dah nampak cerita dia lebih kurang kan? Nampak? 4 jam. Apa kita nak buat? 1, 2, 3. Yes. Nampak ni? Ting, 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 ting. Jadi saya terus buat apa? 1 tolak 2. 1 tolak dengan nombor 2. Susun. X campur 2Y campur Z sama dengan 4. X tolak Y campur Z sama dengan 1. Kita tolak. X dengan X mati. Z dengan Z mati. 2 tolak. Tolak jadi tambah. Kan? 2 tolak tambah. Ia akan jadi 3Y sama dengan 4 tolak 1. 3. Jadi Y dapat 3 bahagi 3. 1. Selesai dah seorang. Okey. Sekarang siapa? Biasanya kita bila dah pakai 1, 2, kita kena pakai orang lain pula. Pilih siapa orang yang kamu suka. Tak ada masalah. Boleh. Okey. Tapi jangan matikan Y pula ni. Tak ada. Matikan Y. Y memang dah ada. Tak payah matikan dia. Kan? Kita matikan apa? Kalau tadi kita tengok matikan X. Contoh matikan ni kita matikan X juga. Boleh. Tak ada masalah. Contoh 2 dengan 3. Saya gunakan kaedah penghapusan juga. Penghapusan. Kalau penghapusan, saya akan pakai. Jadi atas ni, sebab ni 2, kena darab 2. Jadi kita akan dapat kat sini 2X. Tolak 2Y. Saya ganti kemudian. Campur 2Z. Sama dengan 2. Bawah. 2X. Campur Y. Campur 2Z. Sama dengan apa ni? 2. Tak boleh
Mati semua. Wah, tak betul ni. Kejap Saya salah tulis ke? F. Oh, tak boleh ni. Jadi maksudnya kat sini, bila kita buat soalan ni, kamu akan tengok kat sini, 2x tolak 2x ni. Nampak? Yang tinggal apa? Yang ini kita tolak, kita akan dapat negatif 3y, dapat sini kosong. Y dapat kosong. Jadi kita ada konflik kat sini. Kalau kamu jumpa soalan macam ni, ada konflik yang berlaku, maksud seorang dapat Y1, seorang lagi dapat Y juga tapi kosong. Maksudnya soalan ni dia tiada penyelesaian. Siapa ada buku? Balkis ada? Sabrina? Akil ke? Cuba tengok jawapan belakang. F. 3.1 intensif F. Nombor 2. Betul ke? Tiada penyelesaian. Cuba tengok. Sekejap. Dia tak boleh berlaku macam ni. Dah jadi berapa cikgu? 3.1 intensif. 3.1 intensif. Nombor 2 F. Tak ada penyelesaian. Oh, memang jawapan dia ni okey. Okey. Sebab benda ni dia tak boleh berlaku macam ni. Kalau kita dapat macam ni maksudnya dia tiada penyelesaian. Tapi dia soalan exam jarang berlaku ni. Ni soalan buku teks ni. Buku teks pula dia buat macam ni. Memang jawapan dia pula memang tiada penyelesaian. Okeylah. Tak apa. Ini memang tak ada penyelesaian. Tak ada penyelesaian lah cerita dia. Okey. Maksudnya memang wujudlah soalan macam tu ke takkan ada kat exam? Memang wujudlah soalan ni. Maksudnya benda ni dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat persamaan serentak 3-3 ni tak akan dapat jawapan. Kalau kamu tekan kalkulator dia akan keluar. Aku tengok kalkulator. Dia keluar main error dia silap. Kita tengok. X1 kita try. X1 1. Kemudian B1 2. Kemudian 1. Kemudian 4. Bawah dia 1. Negatif 1. 1. 1. Kemudian 2. 1. 2. 2. Main error betul. Maksudnya kalkulator pun tulis kat situ tiada penyelesaian. Tahu saya tekan kalkulator dulu tadi kan. Penat saya kira ni. Okey. Tengok. Maksudnya boleh jadi soalan yang tidak ada penyelesaian. Okey. Untuk nombor 3, 4 dan 5 ni, saya tolong kamu buat persamaan saja. Kamu cuba buat nanti Okey. Kita tengok nombor 3. Kamu selesaikan nanti. Sebuah bakery mempunyai 3 jenis roti dengan kos pembuatan setiap bulan adalah 6,850. Tapi dia ada dua. Ada RM, ada duit. Dan ada bilangan. Ini 2 unit ni. Okey. Kos untuk membuat sebuku roti mentega, coklat dan kelapa. Nampak? Bila melibatkan kos, kita kaitkan kos. Jadi kat sini untuk apa? Mentega. 2 mentega. Kemudian coklat. 3 coklat. Coklat C coklat. Okey. Kemudian kelapa 4. 4 kelapa. Ini melibatkan kos. Jadi campur semua ni dapat atas ni. Jumlah. Persamaan kita yang pertama adalah 2M campur 3C campur 4K sama dengan 6850. Persamaan kita nombor 1. Okey. Kemudian harga jualan bagi sebuku roti mentega, sebuku roti coklat dan sebuku roti kelapa masing-masing ialah 3. Kos. Betul-betul kos. Tadi cerita pasal kos Kos perbuatan. Sekarang harga jualan pula. 3, RM4.50, RM5.50. Jadi harga jualan dia untuk mentega
2. Untuk coklat, mana 2 salah ni? 3. 3, kemudian RM4.5. Kemudian RM5.50. Okey, harga jualan. Keuntungan diperoleh setiap bulan. Jadi kat keuntungan. Keuntungan maksudnya apa? Kos, jualan, tolak kos. Dapat keuntungan. Jadi kita boleh buat keuntungan pula. Keuntungan maksudnya yang pertama, keuntungan kita RM1 je. Kan? M, coklat untung berapa? RM1.50. Okey, kelapa untung berapa? Kelapa untung RM1.50 juga. Sama dengan berapa keuntungan kita dia bagi? 2975 keuntungan. Okey, dapat nombor 2. Okey. Mana seorang lagi? Seorang lagi adalah jumlah semua, iaitu apa? Mentega campur coklat campur kelapa sama dengan 2150. Nombor 3. Ini kamu dah boleh buat dah. Okey. Boleh try buat nanti kan. Boleh gunakan ni, ada M dengan M ni, boleh guna penghapusan ni. Nampak? Kan? Okey. Nombor 3. So ini persamaan, 3 persamaan yang melibatkan soalan nombor 3 kan. Okey, saya pergi nombor 2, nombor 4 dulu kan. 4. Ni tulis sini. Nombor 4 kan. Andrea menjual beberapa buah pasu yang berlainan saiz. Pasu bersaiz kecil berharga RM10. Sederhana, small, medium dengan large. Kan? Small RM10, medium RM15, large RM40. Setiap bulan bilangan pasu bersaiz kecil yang dijual adalah sama dengan jumlah pasu bersaiz sederhana dan besar. Kecil S sama dengan M campur L. Okey. Bilangan pasu bersaiz sederhana dijual pula adalah 2 kali bilangan pasu saiz besar. Sederhana M sama dengan 2 kali besar. Andrea perlu membayar sewa bagi permis jualan sebanyak 300 sebulan. Berapakah bilangan minimum pasu bagi setiap saiz yang mesti dijual supaya dia dapat membayar sewa permis jualannya? Dia main minimum pula ni. Membayar sewa permis dia 300 bulan. Berapakah bilangan minimum pasu bagi setiap saiz? Kan? Okey. Jadi apa kita dah buat sekarang ni? First kali, jumlah jualan dia. Kan? Jumlah jualan dia maksudnya 10 kali dengan S campur dengan M kali dengan 15 campur dengan 40 kali dengan L. Mesti dapat bayar sewa, iaitu 300. Jadi dapat 3 persamaan. Jadi persamaan pertama, persamaan kedua dan persamaan ketiga. Kamu dah boleh buat. Dapatkan untuk harga setiap S. Nampak? Berapa banyak dia kena jual. Kan? Jadi minimum contoh soalan ni. Contoh kamu dapat point tau. Kalau dapat point, kamu kena bundarkan dia. Bundarkan ke hadapan. Bundarkan ke hadapan. Tak boleh bundar ke belakang. Contoh bundar ke hadapan macam ni kan. Maksudnya kalau kamu dapat contoh S dapat 3.2. Kita tak boleh bundar jadi 3. Salah. Sebab apa? Kalau kita bundar jadi 3, maksudnya nanti tak cukup duit tu. Jadi kita kena bundar jadi apa? Ke depan. Jadi 4. Kita jual bagi 4. Bagi lebih jual. Okey? Nanti kamu akan tengok. Kamu try buat ni kan. Nombor 5. Nombor 5. Encik Chong ingin membeli beberapa ekor ayam arnab itik. Chicken, rabbit, duck. Okey. Jumlah haiwan yang perlu dibeli adalah 50 ekor. Cantik. Yang pertama kita dapat dah. Chicken campur rabbit campur dengan duck sama dengan 50. Equation nombor 1. Kemudian dia mempunyai 1,500 untuk dibelanjakan. Seekor ayam berharga RM20. Chicken 20C campur dengan rabbit
Ui, mahal RM50. 50R campur dengan itik 30D. Sama dengan apa? 1,500. Okey. Question nombor 2. Kan? Bilangan ayam dan itik yang dibeli adalah sama. Bilangan ayam dan itik yang dibeli adalah sama. Jadi, chicken sama dengan duck. Berapakah bilangan setiap haiwan yang dibeli oleh Encik Chong? Ada nak? Jadi ini senang je. Ini memang kita pakai penggantian. Ini penggantian dulu. Sebab apa? C masuk. Lepas tu boleh buat penghapusan. Ini pun penggantian. Nampak? Penggantian. Yang ini penghapusan dulu. Sebab ini simple. Nampak macam ni memang penggantian dulu. Okey? Kamu try buat lah. Okey? Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. InsyaAllah. Alhamdulillah habis juga kita. Okay. Jadi minggu depan kalau ada masalah kamu tanya. Minggu depan kita akan sambung sikit lagi tentang topik ni. Kemudian kita dah boleh masuk ke topik satu lagi kan. Okay. Saya risau sebab apa? Kita baru bab 3. Ngam-ngam pula. Tapi bulan kita dah kalah. Bulan kita dah kalah. Maksudnya sekarang bulan 4. Kita bab 3. Kita dah kalah bulan. Patutnya kita mesti follow cantik. Follow cantik kita ngam-ngam lah habis Oktober. Okay. InsyaAllah kita boleh kejar pelan-pelan. Tapi tak boleh laju sangat. Terus tu juga ikut. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.